Jadi tak habis-habis semua tempek-tempek, tapi saya maafkan. Saya maafkan Asia-Asia. Tinggilah tu semua ayat tu kan. Bukan saya tak dengar tadi, dengar. Ada je kan. Dalam TV nampak tua, wajar betul. Ada yang nak cakap kan. Tapi tak ada masalah tu dah. Kan, tak ada masalah tu. Tengok live lain, tengok live lain. Dan maknanya yang buruk tu kita jadikanlah sempadan, tak usahlah kita ikut. Yang baik-baik itu kita ikut. Dan jangan mengulang ayat orang dulu-dulu. Fikir dulu. Kan orang dulu cakap macam tu, dia pun cakap macam tu. Contoh, aku ni mulut je jahat, hati baik. Orang dulu-dulunya ayat tu. Tak ada mana ada mulut baik, mulut jahat, hati baik. Kalau hati baik, yang keluar daripada mulut itu pun baik. Menyakitkan hati suami. Habis yang dia sakitkan hati kita, orang banyak kan. Yang dia sakitkan hati kita, syurga. Dia sakitkan hati kita, kita sabar, kita masuk syurga. Orang perempuan, apa susah? Nak masuk syurga orang perempuan, kalau dia jaga perintah Allah, dia jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, dia masuk syurga, tak ada roblok, tak ada nipahal. Apa bukti? Tak ada. Masuk, tak ada roblok. Malahan orang perempuan siap boleh pilih pintu mana dia nak masuk. Orang lelaki mana dapat? Tak dapat. Masuk syurga untung. Nak milih pula. Kan? Orang perempuan siap boleh pilih pintu. Itu yang orang perempuan kena fikir. Orang lelaki semayang, puasa. Boleh masuk syurga? Belum lagi. Banyak soalannya. Kan? Dengan mak dia tak settle lagi. Dengan adik perempuan dia tak settle lagi. Anak dia tak settle lagi. Dia lah jawatan tinggi. Anak-anak buah anak tak settle lagi. Imam surau majlis tak settle. Belum settle lagi, banyak soalan nak tanya. Mak saudara dia yang tak ada saudara lain, dengan dia jugalah sebagai tanggungannya, sebagai dia berpaut pada dia, juga dia tanggung. Jangan main-main. Itu sebab cakap kan, bukan senang jadi lelaki kan? Tapi jadi perempuan masuk syurga senang. Tapi ramai yang tak nak. Lagi ditampah-tampah, booking dengan kau. Biarlah masuk dengan kau, tak apa dah, lantaklah dengan kau lah. Cakap sadap betul kan? Tengok, Nabi waktu Nabi dan peristiwa Isra dan Mi'raj kan, Nabi berpeluang meninjau keadaan dalam syurga, tengok keadaan dalam neraka. Dia tengok dalam neraka ramai orang tahu lah. Oh tahu, tak tahu tadi. Tahu macam tu lagi tu. Begar ni sebenarnya, kata begar ni degil lah. Ataupun orang Kajang, orang Bangi ni sebut stubborn. Macam tu lah. Kan? Macam tu lah. Jadi terdapat dua kelompok wanita yang disebutkan dalam Quran, antaranya sebelum zaman Rasulullah dan saat zaman Rasulullah. Sebelum zaman Nabi kita, dan semasa zaman Nabi. Wanita yang ada sebelum zaman Rasulullah terdiri dari isteri Adam, yakni Hawa. Kan? Disebutkan dalam surah yang ke-7 ayat yang ke-19, isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kan? Dalam surah yang ke-66 ayat yang ke-10. Salin tak tu? Nak ulang balik Isteri Nabi Adam, yakni Hawa, ya, surah yang ke-7 ayat yang ke-19. Isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, kan? Dalam surah yang ke-66 ayat yang ke-10. Isteri Nabi Ibrahim, yakni Siti Sarah, kan? Surah yang ke-11 ayat 71 hingga 72. Isteri Ibrahim yang seorang lagi, Nabi Ibrahim yang seorang lagi, itu Siti Hajar, surah yang ke-14 ayat 37. Isteri Al-Aziz sebahagian riwayat menyebut sebagai Zulaika, surah yang ke-12 ayat yang ke-21. Isteri Imran, surah yang ke-3 ayat yang ke-35. Isteri Nabi Zakaria, ayat yang ke-19, surah yang ke-19 ayat yang ke-8. Isteri Fir'aun, Asyah binti Muzahim,
surah ke-66 ayat yang ke-11. Ibu kepada Nabi Musa, surah ke-20 ayat 38. Saudara perempuan Musa, surah yang ke-20 ayat yang ke-40. Dua perempuan yang bertemu dengan Nabi Musa, ayat yang surah 28 ayat 23 hingga 26. Pemimpin negeri Sabah yakni Balqis, surah yang ke-27 ayat yang ke-44. Dan Maryam putri Imran, surah yang ke-66 ayat yang ke-12. Sedangkan wanita ketika yang berada pada zaman Rasulullah adalah isteri Rasulullah yakni Aisyah binti Abu Bakar, surah yang ke-24 ayat 11 hingga 16. Isteri Rasulullah SAW Zainab binti Jahsy, surah yang ke-33 ayat 37 hingga 38. Perempuan yang menggugat Nabi Khawlah binti Sa'labah, surah 58 ayat yang pertama. Isteri Rasulullah Hafsah binti Umar, surah yang ke-66 ayat yang ketiga. Dan isteri Abu Lahab, surah yang ke-111 ayat yang keempat. Jadi dari kedua-dua kelompok tu, iaitu sebelum zaman Nabi dan semasa zaman Nabi, maka ditemukan 3 jenis wanita. Kategori dia 3 macam wanita. Yang pertamanya, yang belum bernikah sebanyak 19%, yakni Musa, yakni 2 perempuan yang bertemu Musa dan Maryam. Kedua perempuan yang sudah bernikah 54%, yakni Hawa, Sarah, Hajar, isteri Aziz, isteri Imran, isteri Zakaria, Aisyah, Zainab, Hafsah, Khawlah, isteri Nuh, isteri Nabi Lut, Asyah dan isteri Abu Lahab. Dan ketiga, perempuan yang bergelar ibu sebanyak 27%, yakni Hawa, Sarah, Hajar, isteri Imran, isteri Zakaria, ibunda Musa dan Maryam. Maka pentingnya untuk kita mengetahui bahawa terdapat 5 jenis. 5 jenis perempuan yang dikategorikan dalam Quran ni. Yang pertamanya adalah penghasut, ada. Tukang fitnah, ada. Yang mengumpat, ada. Penggoda, ada. Pengkhianat dan ingkar dengan suami, ada. Kan? Jadi, dan begitu juga ada jenis pejuang, ada juga, seperti Asia, kan? Yang kita tengok kan, dia sanggup matilah, kan? Mula-mula tu dia macam, dia mula okey, kan? Nak masukkan kat dalam kawah yang mengelegak ni, dia tak ada masalah, tolak suami, okey lagi, tolak ni. Tapi bila sampai baby tu, terletik hati dia, alamak, terletik hati dia macam tiba sayu pula, sedih tengok baby tu. Seorang mak kan, sekali berbunyi baby tu, usahlah kau risau wahai ibu, sesungguhnya syurga Allah sedang menanti kita. Logo lah dia, kan? Macam tu. Dan Zulaikha ni pula, Zulaikha yang menggoda dulu, yang kisah Nabi Yusuf kan, dikatakan ada, lepas tu dia kahwin dengan Nabi Yusuf. Dia masuk Islam, dia kahwin dengan Nabi Yusuf, tetapi disebabkan kecintaannya kepada Allah, sampaikan dia dah berkahwin tu, dia takut menang wajah suami dia, takut dia lupa pada Allah sebab ketampanan suami dia. Kan Nabi Yusuf kan paling handsome, jangan banding dengan Yusuf Kajang. Kalau laki kita Yusuf handsome lah tu, kan? Tak, maksudnya memang sampai tahap tu. Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub tu, penenang jiwa tu, digambarkan macam mana Zulaikha ni, dia takut penang suami dia. So dia takut kena pandang suami dia leka, dia lupa pada Allah. Oh, handsome suami aku, bayangkan. Macam tu sekali lah. Hebat bila orang tu sayang betul-betul pada Allah, cinta pada Allah. Kita pula leka lah kan, apalah muka laki aku ni tak boleh belah. Tak boleh belah ayat Aduh, muka makin lama makin buruk. Jangan macam tu, eloklah macam tu. Jadi kita taklah hilang fokus. Pandang dia dengan balang atas meja tu sama lah. Bila balik tu dia tak perasan tu, kan? Macam tu.
Dan makna yang layan elok, tak ada apa dah, cuma dia tak ada sampai tahap itu. Hebat ketampanan kan. Tapi yang paling handsome, cukup serba-serbi semua, suara sadap, tinggi tak tinggi mana, rendah tak rendah mana, gemuk pun tak gemuk sangat, kurus tak kurus sangat, yang sedang-sedang. Macam tu kan. Macam tu. Siapa dah? Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi senyum menggetarkan jiwa semua orang. Orang suka tengok Nabi itu senyum. Macam tu lah. Dan sampailah Zulaikha ni dikatakan, sampaikan Allah perintahkan satu, turunkan wahyu kepada Nabi Yusuf, sampaikan turunkan perintah pada Nabi Yusuf. Turunkan perintah pada Nabi Yusuf supaya bersama dengan Zulaikha. Sebab Allah nak anugerahkan dia Nabi yang bakal dilahirkan. Baru disebabkan itu baru dia bersama dengan suami dia. Bayangkan tu. Dapat tak gitu? Kita kalau tunggu perintah tu sampai memang pakai sudah tak bersama dengan suami. Sebab kita siapa kan? Level kita tak sama. Ya. Nah, tu dia. Di sudut lain pula terdapat 4 wanita yang dijamin masuk syurga. Kan? Ini adalah berdasarkan hadis riwayat Baihaqi yang berbunyi, sebaik-baik perempuan muslimah syurga adalah Khadijah, Fatimah, Maryam dan Asiyah. Kan? Kita pun tahu dah kisah tu kan. Bayangkan tu, dijamin syurga. Siti Khadijah, kita tengok isteri Nabi macam mana. Sampai ke sudah Aisyah cemburu dengan Khadijah. Bukan cemburu yang negatif lah. Dia kata aku cemburu hebat sungguh dia, kerana Rasulullah asyik sebut nama dia. Kan? Mana? Khadijah sampai kata apa? Kalaulah aku mati nanti, kan? Kalaulah kau perlukan nak buat jambatan, kau ambillah tulang belulangku ni, buatlah jambatan untuk membantu usaha dakwah. Ada orang petikai cakap, takkanlah dia nak bagi tulang dia. Cubalah faham tu bahasa kiasan. Halah, hai orang ni kan. Makna nak nunjukkan kesanggupan dia berkorban walaupun dia dah mati. Kan? Tu sebab kata kiasan ni mahal. Kalau tak faham makna lampi. Lampi tu bongap lah. Contohlah payah kan. Macam orang pergi meminang kan. Hajat di hati ni nak menyunting bunga di taman. Kok lah masih ada kekosongan. Macam tahu-tahu ya sakojo kek nursery tu. Manang betul. Pueh nyusun ayat tak lah faham kan. Yalah. Orang tu datang tang ni 9. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bugulung pendek, panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dironungkan. Macam tu ayat ni. Dia buka pantunnya tu, nama ngelupur tu rumah tu. Mampu kita pun nak dibalik ni. Kan? Jangan risau. Ada orang cakap jangan kahwin orang negeri 9. Mampu kau so. Banyak nak adat jangan macam tu, tak buat tu. Salah. Dia sebenarnya nak berarti dia nak protect orang perempuan. Itu ya. Tapi bukan kata kau kahwin dengan orang perempuan di 9 esok kau tinggal sepada dalam ya. La ilah. Ayat kan daripada dulu pernah dengar ayat tu. Tahu betul. Yang ambil kek perempuan yang tak dapat kek lelaki tu adalah harta tanah adat tu ya. Benda-benda lain yang kau punya jadi harta sepenjarian tetap ada bahagian. Oh tu. Aduh nak cakap. Si okey je. Kan? Sebenarnya elok kita ni. Dia sebenarnya adat dan adab ada lebih kurang. Kan? Macam-macamnya kan. Datang tadi nampak tu. Berdiri di depan pagar nunggu kereta saya sampai. Wah panih kat luar. Sebab apa? Adab. Adab. Kan? Jadi bila saya datang tu, saya terasalah dia kita kena faham tu. Tanda-tanda orang baik ni ada ompek. Tanda-tanda orang baik ada ompek. Tak ada ditanya-tanya, ada disebut-sebut. Datang disambut, balik diiring. Tengoklah siapa yang baik tu. Bukan syok sendiri lah kan. Tak macam kita buat majlis kenduri kan. Betul tak? Bukan semua orang yang kita akan pergi bekerja sambut dia bawa masuk dalam. Betul tak? Mana dia orang baik tu. Dia baik dengan kita. Nah, bila ada disebut-sebut ni nak beritahu, ni lah kawan baik saya dulu masa sekolah. Ya Allah, macam peluk-peluk cerita dengan orang. Nampak?
Tu orang baik tu. Balik tu dering sampai ke kereta. Dia sama cakap, tak apalah kau pergilah tetamu kau ramai. Apa pula, aku kena hantar kau. Sampaikan telefon tau. Macam tu sekali lah. Kalau datang orang baik tak peduli. Balik tu lantak kau pandai lah kau cek pintu keluar. Mana kita tak cukup baik lah dengan dia tu. Kan? Ada ada pun tak sebut. Tak ada pun orang tak tanya. Parah kan. Parah. Aku dah ajak kau. Dia tanya macam tu. Parah kan. Betul lah kan. Adab tengok sambut. Saya paling tengok adab apa tu? Tengok budak-budak tahfiz. Kadang-kadang saya pergi pergi ke pondok Ustaz Jafri. Ustaz Jafri lah. Kenal kan Jafri Mahmudi? Lepas tu dengan Ustaz Muhammad James dekat Meru Ipoh kan. Bila saya sampai tu bawa rambut ni, berkerumun nak salam tu. Dan dia salam tu, dia 3 tampik tu, cap, cup, cap ni. Semuanya tu, cap, cup, cap. Cap, cup, cap. Saya cap. Yo. Lepas tu, dia berebut nak ambil selipar saya tu, nak sarungkan kat kaki saya. Allah. Tapi memang itu. Betul, tapi saya lah segan. Sebab saya bukannya ustaz, baru nak start. Saya tak pernah dah. Kalau orang tanya saya, kat banner ni nak tulis apa? Saya akan suruh dia tulis Saudara Syamsul Debat. Takut. Saudara Syamsul Debat. Tapi bukan apa, SSD okey lah. Bila Ustaz Syamsul Debat, USD mahal. Kau tak boleh bayar kan? US dollar. Kan, USD. Tapi betul, hormat dia. Bila kita minum je kan, berobot nak minum air baki kita tu, Allahu Akbar. Saya kata malu lah. Saya tak ada lah tahap tu. Saya kata tahap guru je. Macam saya jumpa Ustaz Aslin, jumpa Ustaz Lahiri, jumpa masing-masing berobot nak salam cium tangan. Pengangado lah kata mak. Sebab kita kan adab sesama, walaupun sahabat kan, adab kita sahabat-sahabat macam tu lah. Jangan ganggu. Orang dulu-dulu macam mana dengan guru, betul tak kan? Nak hantar anak mengaji macam mana, mak ayah hantar macam mana, pergi dulu jumpa ustaz tu, jumpa ustazah tu, ni ustaz minta tolong ajar anak saya mengaji ustaz lah. Tak tolong ustaz ya. Hai, dah ramai budak lah masalah aja. Yalah saya terima, mengasih lah ustaz. Ni ustaz rotan ni ustaz. Kau dah baik hal ni lah rotan ustaz. Jangan mampu sudah aja. Dulu. Sekarang ni no. Kau ambil duitnya RM50, kau pergi gaji sama ustaz tu. Dia jumpa pun tidak ustaz. Hari ni kan beza adab kan. Bak kata orang tu apa, makan sirih berpinang tidak, pinang ada kat Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Budi bahasa. Yang datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Percaya cakap saya, mesti dia dah siapkan makan kat sini. Adab. Tapi dia tak pernah tanya Syamsul Debat suka makan apa. Kira ikut selera pengusi lah macam tu. Kan? Tak, tapi maksud dia kenapa? Dia siap. Tak banyak sikit, siap. Sebab apa? Hormat, adab. Kan? Tu dia. Jumpa orang tua-tua dulu, kita jalan nampak orang tua-tua menunduk lah. Tumpang lalu makcik, ya Allah baik budak ni. Kan kalau budak-budak tanya, Assalamualaikum makcik sihat, makcik dah makan belum? Kita sampai langsung kita tanya, betul tak? Anak siapa dia ni? Kan elok benar budi bahasa, saya baik kau cik lagi, tidak cik buat menantu tadi. Nampak tak? Disebabkan oleh adab tu. Jagolah kan. Seorang perempuan disebabkan apa kata? Manis tutur kata dan juga adabnya itu. Langsung dah kahwin kau belum budak tu? Dia belum kahwin lagi, dah 3 kali laki mati dah. Lah, ya kau. Mudah mana dicokik laki kau. Tak, semua sakit, tak pahala dah. Macam tu lah kan. Orang tanya dia dah kahwin belum. Nampak budak lelaki elok semayang dengan togo orang tu, pakcik saya pakcik. Allah Akbar. Baik betul. Kan adab. Iya. Tapi kalau yang
baru bertunang atau baru-baru nak girlfriend boyfriend datang rumah hello budi basa, jangan percaya. Itu baik ada makna. Assalamualaikum makcik, saya tak boleh tengok orang tua-tua ni. Lah kenapa? Marah makcik tu, terasa dia tua. Balak tu. Saya boleh tengok, teringatkan mak saya. Saya tengok dengan mak saya seakan-akan sedih saya, lama tak jumpa mak saya. Ayat dia kan. Apa takluk cintaku? Contoh pukul 7 hari tu drama Intan Najwa tu. Apa tajuk takluk apa tu? Saya tak tahu apa tajuk tu. Betul lah tajuk tu? Betul? Betul ke tidak? Angan ada lah, tak nampak boleh tak tengok kan, nyampah lah kan. Nyampah lah kasut kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Saya tak tahulah. Dengan drama Melayu kan ayat elok-elok kan. Tak apalah bang, kalau dah itu nasib saya redha. Kau main lagi dalam drama, ngikut lah tidak, bongi jantung lagi. Dia tengah tengok drama ni, tengah tengok drama, saya redha bang. Lepas tu laki lagu. Yang apa dah mokak nak drama lah. Tengok dia tak ambil pengajaran drama tu. Nah itu yang kadang-kadang yang fed up tu kan. Ada cakap elok. Lepas tu bakal bertunang, bakal ni jual. Ada bodoh dia jual lah tu. Makcik, Zohor dah masuk belum? Ya Allah. Baik waktu budak ni. Pukul 10 dah tanya. Kau tahu warna kau Zohor dah masuk belum pukul 10 tanya. Kan punya lah kan. Lepas tu minum. Sadap betul air ni makcik. Usah sadap ayo su tangan. Melampau kau. Kan sekarang kan ada macam kendi juga su tangan tu. Nampak macam apa, macam teko dia pun kawan tu lok tuang minum habis minum. Air kosong dah sedap dia kata. Agak-agak lah kan. Tapi andap. Orang kata kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Sampai nak ambil pantun. Banyaklah pantun begitu. Kan? Jadi kalau kita tengok pentingnya, kalau kita tengok adanya perempuan yang menghasut, tukang fitnah, gosip, mengumpat. Yang mengumpat contohnya Hindun, isteri Abu Lahab, penggoda Sri Zulaikha, pengkhianat ingkar suami seperti isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Itu sebab bila kita tengok dalam Netflix, kita tengok dekat dalam movie dan YouTube tu, yang pesan Noah tu kan terbalik. Kononnya bini dia bersama-sama dengan dia sampai sudah kan, habis ditukar kan. Diangkat beberapa kisah wanita dalam Al-Quran, antaranya Maryam dan Asyah. Kisah Maryam seperti dalam firman Allah, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Surah Ali Imran ayat 42. Apa yang beza Maryam ni dengan perempuan lain? Apa dia? Dia melahirkan anak tanpa suami. Mana Allah Ta'ala kalau boleh jadikanlah. Masa itulah ada orang yang tak percaya kan. Sedangkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Macam satu malam dia peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi boleh daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu malam boleh naik pula ke langit, turun bawah, balik semula ke Makkah. Kan? Satu benda yang susah orang nak percaya. Zaman kita mungkin senang percaya. Kita boleh tengok macam-macam teknologi. Kita boleh naik kapal terbang, naik jet yang laju, Airbus tu laju. Kita naik kereta api laju. Tapi zaman Nabi dulu yang paling laju kuda. Kan? Macam mana orang nak percaya? Bukan senang. Saya selalu bawa analogi tu, yang pakai kopiah tu, pakai songkok. Saya nak kena ceramah kat Singapura. Kan, saya pun masa saya nak capai kopiah saya ni, ada seekor samut naik ada. Dia tengah naik, saya capai, sudah, mana aku nak lari ni. Dia pun duduk atas tu. Selindung ni dekat colah ni, ada satu lubang ni, selindung kat situ.
Saya pun pergi naik kereta, dia pun tengok perjalanan. Dah basah jalan ni dah. Lepas tu sampai ke airport, dia tengok saya ke airport. Ramainya orang ke airport ni dah. Kan? Lepas tu dia naik kapal terbang, dia pun naik kapal terbang. Lawa pramugari ni. Samut dia cakap, bukan ustaz dia cakap. Lawa pramugari ni. Bagi air tu garam dia. Nampak air fresh orange kan. Rasa nak turun, tapi dia takut tak sampai naik. Dia duduklah dalam tu. Sabar dah. Sampailah ke Singapura, tahu ceramah. Pukul 2 petang ceramah. Tuntang ceramah. Samut pun dengar. Sadih-sadih samut tu dengar. Lepas tu balik mak tu minum makan tu, garam samut tu. Tengok tak apa sabar, kan tak sampai, yang turun tak sampai naik. Lepas dah makan, saya pun dihantar ke airport, naik kapal terbang sampai ke KLIA. Sampai ke KLIA dalam pukul 8 malam. Dah pukul 8 malam, lepas tu saya pun naik kereta balik sampai rumah, saya buka balik kopiah, letak kat atas meja, barulah samut turun. Barulah dia jumpa geng-geng samut yang lain. Samut lain tanya, kau pergi mana? Sari suntuk tak nampak. Apa jawapan dia nak jawab tu cakap? Dia jujur, pergi Singapura. Mampu samut lain tak percaya. Kau pergi ke dapur pun 10 hari. Daripada kan rumah tu basah. Nak pergi ke dapur pun seminggu. Mengado-ngado tu kan. Betul weh, aku naik kapal terbang. Mari tak guling-guling kau lah samut yang lain. Macam tu lah kaedah dia. Bukan senang Nabi nak meyakinkan. Tapi itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar dapat jolokkan As-Siddiq, yang benar lagi membenarkan. Sebab bila tanya, kau percaya kau? Abu Lahab tanya, kau percaya kau? Bakar? Macam nama kampung kita pula. Kau percaya kau wahai Abu Bakar, yang Muhammad tu boleh pergi sampai ke sana satu malam balik sini balik? Kata Sayyidina Abu Bakar, lebih pada itu pun aku percaya. Kau Nabi naik atas shopping apa, cerita lah apa pun aku percaya. Kalau keluar je cerita tu daripada mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, macam tu lah lelaki oi. Kan? Lebih pada tu pun aku percaya. Dia suami aku. Macam tu lah. Pek tak macam tu ke? Dah pek tak macam tu ke? Suami I tu lebih pada tu pun I percaya. You cakap lah, I percaya. Suami I tu memang baik. Cik, ya kau tak macam tu. Ya, lebih pada tu aku tak percaya. Tu ramai kan? Lelaki ni sebenarnya makhluk yang paling jujur dalam dunia. Cuma kadang-kadang dia takut menyatakan kejujuran disebabkan oleh ketidakboleh terimaan orang perempuan terhadap kejujuran itu. Al-maklumlah soalan yang ditanya pun susah. Dia tanya soalan, betul ke saya ni gemuk bang? Kan susah nak jawab. Jawab apa pun salah. Betul ke saya gemuk bang? Gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk? Marah. Baik tanya kan. Betul ke saya gemuk? Ini bukan gemuk. Ini kurang kurus. Sama lah tu, marah juga. Betul saya gemuk. Mana ada orang buta yang cakap kau gemuk ni? Mana ada. Kurus okey je. Ya ke bang? Iya. Dalam hati Allah je lah tahu. Kalau nak sikat rambut dulu boleh sebelah. Sekarang kalau macam ni alah, topi lah sikit lah. Mana dah besar tu. Tengoklah Kek Chomin tu kan. Jadi itulah tuan-tuan. Saya pun ni dah mula dah. Borek badan dah naik kan. Lepas PKP, lepas apa. Lepas tu semua makan, dipaksa makan. Kadang-kadang PA sih dah beritahu tak payah siapkan makan. Samsul debat dia on diet. Dah beritahu dah sampai kat sana. Ini hajat orang kampung ustaz. 3 ekor kambing sembelih Tolonglah ustaz, jamahlah sikit. 2 sudu jadilah. Dia punya 2 sudu, 3 sanduk. Kan? Makanlah tuan-tuan, akhirnya makan. Dia sama anak diet ni, dia empek benda putih, kita kena kontrol. Nasi, gula, susu, tepung. Nasi, gula, susu, tepung. Ada satu lagi cara diet, Kang Hujung saya beritahu. Nasi, gula, susu, tepung. Paling susah nasi. Tapi insyaAllah cuba buat. Nasi ni dia mau seminggu yang pertama dia susah. Lepas 2 minggu dia dah okey. Lepas 2 minggu dah okey.
Saya last makan nasi tadilah sebelum datang sini. Mana-mana belum mula ni lah. Belum kan. Mak baik nasi lemak balun lah tuan-tuan boleh. Kan. Aduh. Ingatkan lah mau benar kan. Rupa dia pun belum mula lagi. Suruh orang lain pula kan. Ini beritahu hakikat kan. Okey. Selain itu dalam surah At-Tahrim ayat 12 berbunyi, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebahagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimah Rabbnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Walaupun orang herdik dia, orang cakap dia macam-macam, dia kata tak kan. Allah Ta'ala izinkan keyakinan kita pada Allah Ta'ala kan. Ada orang cakap, you tengok cuba cara bila I scan, you tak boleh mengandung. Doktor kata sekali mengandung, bergaduh suami isteri tu kan, macam mana boleh jadi ni? Mana kita lupa Allah Ta'ala izinkan. Berapa ramai orang doktor scan, doktor cakap kalau ikutkan dia ni, dia kanser dia ni mebak teruk ni, saya jangka dalam 2 bulan lah. Berapa ramai yang bertahun-tahun survive? Ada. Jangan kita sangka mati ni sama macam yang kita agak. Tengok, kita pergi hospital, tengok kawan tu oksigen. Kita pun cakap tak, besok lusa ni so. Sekali yang bercakap tu lah kena langgar taksi depan hospital. Yang pakai oksigen tadi baca Yasin kat kita. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang tu jalan, bom jatuh dalam lubang, dalam gila pun tak dalam macam tu. Orang target ni memang mati memang dalam lubang tu. Bomba dan penyelamat tarik pakai tali, tarik naik atas, tengok, ada nadi lagi lah. Cek, hidup lagi. Dia pengsan aja. Bila dia terjaga, bang hebat bang. Kenapa? Abang jatuh dalam lubang dalam bang, tapi tak mati, power bang. Mana lubang tu? Dia tinyau lubang tu langsung mati, terperanjat tengok lubang. Dia jatuh tak mati. Dia mati dia terperanjat tengok lubang tu. Dia cakap apa? Kan ramai orang macam tu. Ya. Iyo tuan. Itu ni nak cakap apa? Dan begitu juga dalam kisah kehidupan Asiah tercatat dalam surah Al-Qasas ayat ke-9 yang berbunyi, dan berkatalah isteri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata bagi hati, penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak, sedangkan mereka tidak menyedari. Lalu terdapat pula surah At-Tahrim ayat 11 berbunyi, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Maka bolehlah kita tahu bahawa tahun godaan bermaksiat akan semakin besar. Tahun godaan berbuat maksiat akan menjadi semakin besar dari masa ke semasa untuk kita. Tengok makin orang daripada PKP makin galak orang, percaya, perasan tak? Bila kita datang PKP tu kita cakap, ya Allah, bila lah PKP surau balik ni kan. Tapi orang lain lagi mana? Mengelintir, mengelupo. Bila lah boleh rentas negeri ni? Janganlah pisahkan kami dengan kedua ibu bapa kami. Oh mak ayat sekali boleh rentas negeri, pula semua bilang kahwin lah. Padat negeri tu. Saya malam tahun baru tu kan, siapa yang tengok forum tu kan, saya, Ustaz Asli, Dr. Izzah dengan Abdullah Khairi kan, 4 sekawan ni kan buat forum dekat dataran Lang. Ramai orang nak tengok orang situ lah. Habis semua mak ayah Hakik Langkawi. Itu saya tak faham tu. Kadang ya ke tidak? Kek Kuala Langat orang pergi ke laut, tengok berapa ramai. Macam mana nak mandi laut orang yang kat laut tu? Kalau nak sibak ni baru jumpa air. Parah betul. Itulah dia tuan-tuan. Orang gitu kan dapat betis nak satu badan, bukan poho, satu badan nak. Kita lupa kan, manusia ni melampau. Kalau kita tengok, cuba nanti puan-puan buka surah Az-Zumar ayat 53. Allah bagi tahu dah kat situ,
Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Betul tak? Betul tak? Percaya ke tak percaya? Ayat tu betul tak? Qul ya ibadiyallazina asrafu, wahai hamba-hamba yang melampaui batas, ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. Betul ke tak? Dia melampau tu kat diri dia sendiri. Berjoget-joget dalam TikTok, perut mengalami, tunjuk ke orang, dan dia tak ada sagan langsung. Betul tak? Malu itu sebahagian beriman, kata Nabi. Kita sebagai manusia kena ada malu tu. Tak, tunjuk juga. Dan bila tanya pula, itu hak dia. La ilaha illallah, pening kepala. Pening. Dah elok-elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Lambik faham Dia terbayang, betul ke tidak apa yang aku jangkakan ni, dia katakan. Betul. Dah elok lahir-lahir senapang, kau sibuk nak jadi perempuan, apa pasal? Perempuan dah ramai, lelaki tak ramai. Yang tak ramai tu pula sibuk nak jadi perempuan lagi, apa pasal? Pening kepala. Elok-elok kakak pakai jubah sampai depan Kaabah pakai telokong, tak boleh. Siap ambil gambar. Dan cakap, tak ada apa-apa pun jadi kat saya. Dia cabar Allah Ta'ala. Nampak tak? Sudah bukan dia, satu dunia kono. Saya bukan cakap orang Malaysia tau. Orang Thailand, orang Australia, macam tu lah. Antara tu lah. Saya tak ada hati nak balik Malaysia. Tapi mampu lah kau sampai peduli, kau balik tak balik? Geram. Dah lah orang kampung. Geram betul aku. Nah, jompul. Aduh, pening kepala kan. Dia tang lembut tu tak salah dah. Kadang ada lelaki tu dia lembut. Pondan pun tak salah dah. Memondan tu salah. Faham tak maksud? Kemudian saya explain. Sebab tajuk bukan tajuk memondan, tajuk lain. Pening kepala. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas, ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dah pesan tu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah, sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila datang PKP, datang ujian, meniaga susah, kerja habis, kan, pejabat tutup, pekerja seorang-seorang berhenti. Dulu kita meniaga okey laju, tapi sekarang slow langsung. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah uji ni supaya kita terus minta dengan Allah, minta lagi dengan Allah. Jangan berharap dengan manusia. Berharap dengan manusia, kita akan kecewa. Betul tak? Mudah-mudahan suami aku ni boleh buat aku, jaga aku macam ni. Tak ada dah. Sudah kita jaga dia. Kan? Mudah-mudahan orang ni dapat tolong aku, dapatlah projek ni. Sudah tak dapat, kita kecewa sebab berharap pada manusia. Ingat tak kisah Nabi Lut dulu, pernah dia demam. Dia demam panas. Dia kata, ya Allah aku demam, ya Allah bantu aku, ya Allah. Allah perintahkan kau pergi kat pokok tu, kau tapuk pokok tu. Dia tapuk pokok tu, gugur daun salai. Kau ambil daun tu, kau sapu ke badan kau. Sapu ke badan kau. Elok demam. Selang 2-3 bulan dia demam, dia tahu pergi kat pokok yang sama, dia tapuk, daun gugur, dia sapu, tak elok demam. Ya Allah, kenapa ya Allah tak eloklah demam ni? Sebab dulu kali pertama kau minta dengan aku, kali kedua kau minta dengan pokok. Nampak tak kan? Tu je gambaran nak beritahu. Kita kadang terlupa minta dengan orang ni, lepas tu kita marah orang tu tak tolong kita. Selama yang sebelum ni dia tolong kita. Sebab apa? Sebab Allah gerakkan hati dia boleh tolong kita. Tu sebab kita silap, kita berharap pada manusia, kita akan kecewa. Mudah-mudahan dan dapat menantu ni menantu yang kaya tu. Menantu kaya, hari-hari dipijak anak kita. Macam mana juga? Kan? Itu sebab mudah-mudahan dapat menantu yang baik. Tapi kita marah, miskin lagi kau. Tak merasa lah aku nak mesin air. Dia ukur kat mesin air.
Yolah, mak tengok jiran dah tak ada pakai ceret menjorit dah. Ceret menjorit. Itulah yang masak air yang bunyi tu. Berapa kali dah dapur terbakar, dia pokak tak terang lah. Mak nak lah mesin air tu. Mak nak tu yang tokan air, yang tokan-tokan toi panis, tokan-tokan toi sejuk. Tahu kan? Apa? Janganlah sabut dia tak tajuk ceramah kita gini. Sabut mesin air. Jenama jangan sabut. Melainkan dia tajuk kuliah duha gitu. Nah, Sibik faham. Tajuk. Dia faham kan? Kan? Jadi godaan maksiat semakin besar, oleh kerananya semua kembali dalam diri masing-masing tiap individu dengan kesedaran yang tinggi bahawa azab Allah nyata adanya, maka dapat mencegah perbuatan dilarangnya. Tengok peristiwa-peristiwa ni semua menunjukkan apa? Asiyah tu prinsip dia, tak kisahlah Allah Tuhan aku. Firaun bangga dengan dia tu sebagai raja sebab memang Allah bagi kelebihan pada Firaun ni, dia tak ada sakit. Itu dia berlagak tu, dia cakap dia Tuhan. Dia tak pernah demam. Kan flu pun tak ada. Flu. Selesema tak ada. Covid pun tak ada. Dia memang okey, clear. Tu yang dia jadi belagak. Kerana Tuhan bagi sikit je. Kadang bagi suara sedap belagak. Betul tak? Itu sebab yang paling bahaya dalam hati kita ni, yang menjalani masyarakat ni, 3 penyakit hati paling bahaya apa dia? Pertamanya tamak. Tak cukup sikit. Kan? Sekarang ada makanan bungkus, jangan ambil hak orang. Ambil satu sudah. Contoh aku ada lah. Kedua, jangan sombong. Sombong tu pula ada 3. Dia berzanji kan, al-jannatu wa na'imuha. Sadap lah suara aku, dia sendiri cakap. Dia cakap dalam hati tau. Itu nama dia ujub. Dalam hati kan, dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sendiri, sadap pula suara aku, dia sendiri cakap. Itu ujub. Tapi kalau dia dah start menunjuk pada orang lain, riak. Bila dia start sabut, takbur. Ujub, riak, takbur. Benda tu panjang tu. Saya tak sampai nak explain lagi. Maknanya confirm lah kau nak panggil lagi ni. Macam tu lah. Contohlah, kita masuk semayangan. Tak ada orang. Dah 5 hari dah aku paling awal ni. Dalam hati, ujub. Hebat aku dia. Allah. Tiba terdengar bunyi sliding door. Ada kawan seorang masuk, gerak, langsung berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nak bagi tahu dia dah sampai dulu. Riak. Bila dia bercakap, kau perasan tak? Dia cakap kawan, siapa paling awal sekali datang? Engkau lah. Dah seminggu engkau kan? Ya ke? Lah, cik nampak. Tu takbur nama. Walaupun dia tak cakap direct. Ujub, riak, ujub, riak, takbur tu sombong. Jangan kita sombong. Dan yang ketiganya, penyakit hati yang paling bahaya sekali adalah dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tauk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Tak boleh tengok. Dengan anak kahwin, anak menantu kerabat raja. Alah. Pula macam tu apa aja. Kau percaya kau tu. Dia marah tak puas hati. Dengar tu dia pakai kereta baru dah sekarang. Tak mana dicuri duit tu. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. Dengar cucu dia dapat semua macam cucu dia seorang pandai. Itulah yang orang kita. Kalau tak rasa apa, contoh dengar dia naik pangkat, dia tak rasa apa, dengki dah ada. Tapi cakap tak apa dicuri mana-mana ni, itu confirm dengki dah ada. Habis sepatutnya apa? Standardnya dengar dia naik pangkat. Ya ke? Alhamdulillah. Besok apa-apa hal boleh kita minta tolong dia. Kita pun gembira sama.
Dengar cucu dia dapat semua. Alhamdulillah. Ada di kalangan jemaah kita cucu dia pandai. Seronok lah. Dengarnya dia beli kereta baru. Ya Allah, boleh pergi kuliah tumpang sesama. Tak payah bayar, tak payah servis. Kau ingat tak ada kau orang mengadu. Menumpang hari-hari, minyak tak nak kongsi. Asal bontis saja minyak tidur. Tunggu tempat biasa tau. Tempat biasa. Sadap dia numpang kereta orang. Cuba kau bagi sikit. Ni ambil lah duit ni buat minyak. Tak payah. Aku ikhlas. Tak apa, aku bawa. Tak apalah. Ni ngulu pun tidak. Saya dah cek lah berlaku kat semua tempat. Kecuali surah Al-Muhajirin. Dah cek tu. Sudah minggu tu. Aku tunggu lama ni. Lah aku terlupa kau pergi. Maknanya kau tak lama tak bayar. Kan? Jadi makna kata kita ni kena ada kesedaran yang tinggi bahawa azab Allah nyata adanya. Jangan kita sombong, jangan kita dengki, tapi kita sebut yang baik-baik. Alhamdulillah, seronok dengan nenek pangkat. Alhamdulillah, syukur. Seronok kan. Dengar haji itulah. Haji mana? Haji itulah. Haji yang umur 85 tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Eloklah tu. Dia kena lama seorang. Kau tak habis dengar cerita ni. Apa dia? Bini dia umur 25. Buntang terangkit kau ni kawan tu. Laki 85, bini 25. Tak huru-hara jemaah suruh. Macam mana lebih dapat? Kan elok kalau sebut Alhamdulillah dapat isteri yang tagap boleh jaga dia. Kan? Ni mulut jahat. Malam pertama mati tu lah. Cuba elok sikit bercakap ni. Parah. Cuma tanya perempuan tu. Kau tak payah hati mana tanya. Dek nak tanya sikit apakah gambar dengan Abang Haji tu? Macam mana saya nak cakap apa ayat dia kan? Dia Abang Haji ni dia romantik. Ambil kau romantik kau tu. Dia pandai gurau. Lepas tu dia penyapa. Setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pokak tak terangnya. Tentu. Ini contoh, bukan orang sini tau, tempat lain. Sini okey 85, orang ni telinga yang lain. Ya. Maka dapat mencegah perbuatan yang dilarang bila kita sedar tentang pengajaran kisah-kisah yang ada dengan perempuan di dalam Al-Quran ini. Dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat segalanya. Dunia hanyalah genggaman tangan. Jika condong ke hal yang buruk, maka segeralah diluruskan agar kembali ke jalan yang benar. Allah dalam Quran menjelaskan kedudukan wanita dalam Islam adalah sama dengan lelaki. Tengok, sebenarnya sama. Kan? Islam membuat satu perubahan besar terhadap status wanita. Kelakuan orang Quraisy terhadap Quraisy bukan Islam terhadap wanita sangat keji. Wanita seolah-olah tidak berhak untuk hidup. Setiap keluarga yang melahirkan anak perempuan akan membunuh anak yang baru dilahirkan itu. Allah SWT berfirman, bermaksud dan apabila dikhabarkan kepada seseorang daripada mereka bahawa dia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita, sedangkan ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Ia bersembunyi daripada orang ramai kerana berasa malu disebabkan berita buruk yang disampaikan kepadanya tentang yang beroleh anak perempuan, sambil ia berfikir, adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan hina atau akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah. Ketahuilah sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Surah An-Nahl ayat 58 hingga 59. Surah An-Nahl ayat yang 58 dan 59. Bayangkan. Tapi hari ni tengok macam mana anak perempuan penyejuk mata hati abah. Kan? Sikit tanya, anak perempuan demam copek buat pergi klinik. Anak lelaki bagilah Panadol tu. Kan? Kadang-kadang macam tu kan. Anak pula anak perempuan tunggal. Allahu Akbar. Ada tak yang tu? Ada tak? Ada kan? Iya. Nak benar anak perempuan, keluar lelaki, dah terpeletok tangan budak tu. Paning kepala kan. Anak lelaki baik, anak perempuan baik, kan? Layanlah sebaik-baiknya.
Dan selepas kedatangan Islam, wanita diangkat martabat yang mulia. Mereka bukan lagi penggembala atau manusia hina, tapi menjadi sayap kiri perjuangan Islam. Di posisi perjuangan Islam di bawah Rasulullah SAW, golongan wanita banyak berjasa dan berdiri teguh di belakang tentera Islam. Dalam peristiwa hijrah, Asma binti Abu Bakar menghantar makanan kepada Rasulullah dan bapanya Abu Bakar. Bayangkan masa tu Asma syarat mengandung 8 bulan ke 9 bulan macam tu. Dia naik, bayang nak naik ke gua apa, Gua Sur, nak pergi hantar makanan ni bukan satu benda senang. Kita nengok pun bercinta nak naik tu. Kan? Mak, macam mana naik atas tu? Kan siapa yang dah pergi Makkah, Madinah, dah pergi umrah, pergi haji, dia tahu. Atas tu lah Gua Sur juga. Allah. Macam mana? Saya bila mandang memang saya fikir, macam mana cara dia hantar makanan? Kan? Yang sekarang ni dah banyak clear. Dulu mungkin lagi tahu lokok-lokok itu kan. Bila saya naik bas daripada Mekah ke Madinah, betul tak? Kita Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah 5 jam kan. Kita dalam bas, kita pandang ke luar, macam mana Nabi hijrah dulu kan. Sedangkan jalan yang kita nampak daripada tepi jalan, bukan itu perjalanan yang Nabi ikut. Sebab jalan yang Nabi ikut adalah jalan yang tidak biasa dilalui oleh manusia biasa. Macam tu kita ambil pengiktibaran kan. Itu dia. Begitu juga kita lihat Khadijah binti Khuwailid, kan, dia memberi sumbangan besar terhadap perjuangan Islam, hartanya, dirinya, dia berkorban banyak. Jika nak dibandingkan kaum lelaki, wanita memiliki keistimewaan yang tersendiri, kan? Sebab itulah Rasulullah SAW mengutamakan kedudukan seseorang ibu itu 3 kali, kemudian barulah bapaknya. Kan? Penilaian mulia seseorang manusia dapat diukur melalui ketakwaan. Dalam surah Al-Hujurat yang bermaksud, wahai umat manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, dan bukannya lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Janganlah malu lah. Aku ni Jawa, jangan malu. Jawa, Minang, Mandeliang, Banjar, tak kisahlah, Bugis, tak kisahlah. Saya tak sagan nak cakap belah abah saya Minang, belah mak saya Jawa. Itu sebab muka saya ni macam Pan Asia. Jawa campur Minang, jadi janang, bantai lah. Kan, tak ada masalah tu dah. Memang belah mak saya Jawa. Mak saya lahir kat Sungai Sekamat, Kajang. Sungai Balak, Kajang. Mak saya lahir sana. Mak saya dulu masa kecil dia memang di Kajang. Tapi kemudian arwah atuk dulu Jawa, Puan pun Jawa, merantau. Mula-mula pergi ke Pahang. Kemudian pada Pahang dilancang, kemudian dapat pula rancangan tanah pinggir di Jelebu. Tu yang mak saya pergi ke Jelebu dan membesar di sana. Itu cerita dia. Itu sebab IC mak saya IC Selangor. Kan? Jadi itulah dia, kan? Wanita ni adalah merupakan calon syurga. Dalam surah At-Tahrim yang bermaksud boleh jadi jika Nabi menceraikan kamu, Tuhan akan menggantikan baginya isteri-isteri lebih baik daripada kamu, yang menurut perintah, yang ikhlas imannya, yang taat, yang bertaubat, yang tetap beribadah, yang berpuasa, meliputi yang janda dan juga yang anak dara. Surah 66 ayat yang kelima. Kan? Mana berdasarkan ayat ini Allah mengklasifikasikan ciri-ciri wanita syurga, iaitu Islam, beriman, taat dan berpuasa, yakni beribadah. Kan? Wanita Islam bermaksud wanita yang juga bersikap amanah dan tekun menjaga rumah tangga dengan baik. Itulah ciri-ciri yang perlu ada pada diri wanita yang meraih pahala syurga. Apabila seorang wanita itu melakukan 4 perkara: solat fardu 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan diri, mentaati perintah suami, maka dia bebas masuk ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu yang dipilihnya. Hadis riwayat Ahmad. Maknanya tu yang saya sebut tadi tu kan. Jaga solat mungkin senang, jaga puasa pun bolehlah nak jaga lagi, tapi jaga maruah diri, tolonglah jaga. Kadang-kadang jaga maruah diri ni kadang kita tak sadar dah, orang sampai sebut tu lah bini siapa tu, langsung keluar di label tahu nama bini orang ni macam ni mulut dia, bini orang ni macam ni. Jaga, ya, jaga peribadi kita, kan? Macam-macam lah lagi, kan?
Apa lagi dia kata? Maruah suami, orang kutuk suami. Aku tengok laki kau macam tak kerja, relax kat rumah. Dia tak kerja Walaupun dia tak kerja, kadang suami tu, isteri tu cover. Tak adalah kak, dia kerja. Dia banyak buat kerja part time. Jadi siang tu dia dah penat. Dia kerja kadang malam, sampai tengah malam 2-3 pagi. Akak saya sama dengan doa mudah-mudahan dia dapat kerja tetap. Yelah. Kamu ni tak, dia olak sama. Tengok laki kau tak kerja, memang mampu lagi elok tu nyusahkan orang. Garam, rasa nak pijak-pijak lah. Ilah, jangan macam tu. Jaga maruah suami kita. Dan juga taat perintah suami. Taat masuk syurga. Taat mulai hari ni, taat segala perintah suami. Apa nak golak pula? Betul tak? Boleh tak? Kuliah 2 hari. Lawan tetap lawan. Ini soal perjuangan Ustaz. Mayat kan. Jangan jam tu. Contoh suami kata, entahlah, abang rasa macam hati abang ni, naluri abang lah, abang nak bantu perempuan lain. Dengarlah dulu, jangan marah dulu. Abang rasa macam nak menyelamatkan perempuan tu. Apa pandangan awak? Teruskan bang, terus cerita dulu, habiskan cerita. Tenang. Sebab kena faham orang tua dulu, lagi larang lagi dibuat. Bila suruh dia tak buat. Ada cara Abang sebenarnya macam ni lah, abang rasa abang nak kahwin lagi. Oh ya ke? Kejap. Ambil batu asah, ambil pisau. Asah depannya, agak-agak bila abang? Saya cakap. Abang rasa-rasa lah. Abang gurau tadi tu. Kadang heran orang lelaki sampai buat tampah t-shirt beras kita beli. Allah Akbar. Parah waktu. Walaupun beras dia beli, yang masak kita tu okey tu. Ada perempuan tengok, memanglah beras dibeli, duit saya bagi, lagi tahu. Bini bagi duit bagi hado tuan-tuan. Perempuan ni. Tu sebab saya selalu pesan dengan orang lelaki bab nafkah ni. Orang lelaki ni kadang dia salah faham bab nafkah. Orang lelaki kena ingat, bila dia bab nafkah ni, dia kena utamakan isteri dan anak-anak dia dulu daripada mak dia. Itu nafkah. Saya bukan kata tak layan mak elok-elok. Layan mak tetap wajib layan baik-baik ni. Tapi nafkah mesti isteri dan anak-anak dulu baru mak dia. Tapi berapa ramai lelaki guna ayat, saya anak lelaki, saya kena utamakan mak saya daripada awak. Salah. Ni nak beritahu hukum. Mesti isteri dengan anak-anak dulu. Tu sebab sebelum kahwin fikir benda ni dulu. Kalau isteri tak redha, suami tu berhutang. Melainkan darurat, yang bulan ni abang tak dapat bagi tau duit nafkah bulan ni. Kenapa bang? Bulan ni mak operate, kesian. Ya Allah, tak apalah bang, mak abang mak saya juga. Macam tu. Tapi kalau saya tak, saya nak hak saya. Kalau isteri cakap macam tu, suami kena bagi. Faham tak? Tapi tahu naklah perempuan tu macam tu kan. Tapi tu nak kena faham. Tapi kalau mak dia susah, dia kena tolong. Dia pula. Sebab kalau ikut perkiraan tu, sebab mak dia tu ada suami dia. Jadi mak pun dah ayah dah meninggal, mak susah. Kalau kita tak tolong dia, tak ada siapa tolong. So dalam hal tu, maka kita kena pandai-pandai lah bantu. Tapi nafkah isteri tetap wajib. Kan? Dan nafkah ni orang perempuan kena ingat, mesti ni, mesti berapa bulan ni punya harga barang mesti macam ni. Tak. Orang perempuan mesti ikut kemampuan suami. Macam tu. Ada satu soalan, dia tanya, Ustaz, suami saya bagi duit belanja dekat saya. Dia bagi duit gaji dia sebulan, dia bagi dekat saya sebagai isteri. Dan kawan-kawan dia sound dia, engkau ni bacul, kau ni dayus. Dia kata, dayus tak dayus, saya kata. Bayangkan suami bagi duit gaji sebulan, zop selepuk bagi kat bini dia. Setiap hari dia minta duit belanja. Nak duit minyak, nak duit belanja. Pergi kerja macam pergi sekolah. Saya kata tak salah, sebab kalau dah itu persetujuan suami isteri. Kadang suami tu memang buat macam tu sebab dia takut kalau dia pegang duit sampai habis dia tak tahu dia belanja apa.
Itu lagi baik sebenarnya, perbincangan. Ya. Dan suami ingat, terlepasnya isu nafkah ni dia dengan isteri dia adalah disebabkan oleh redanya seorang isteri pada suaminya tu. Suami susah kan, suami nak tolong mak, tak apa bang, abang tolonglah mak abang dulu. Kita ni pandai lah, kita sukat sikit-sikit. Nampak? Ya? Mula bawa balik je kan. Tak, memang kena cakap. Memang kena beritahu kat suami. Suami kena faham. Ya? Jadi itulah dia. Ikutkan banyak lagi nak cerita ni. Tapi itu dia. Dalam bab ni banyak sebenarnya ramai yang tak ambil berat tentang itu. Dalam Quran pun ada cerita tentang. Dan begitu juga khutbah terakhir Nabi kan, Nabi pesan seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu kan, disebut kan. Dan benda ni tu sebab Nabi kata, kami khabar bila aku dah tak ada nanti aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Dan seandainya kalian berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Jadi itulah dia. Beriman pada Allah, termasuklah taat pada Allah, ibu bapa dan juga suaminya. Jika seorang perempuan melakukan ketiga-tiga jenis ketaatan tersebut, maka akan dipermudahkan masuk ke dalam syurga. Contohnya, orang perempuan tak mempunyai kewajipan untuk memasak, tapi dia tetap memasak dan menjaga keperluan rumah. Jaga. Sebab saya beritahu, orang perempuan sebenarnya tanggungjawab dia dua je. Layan suami beranak, dua je. Lain tak ada. Faham? Suami kata on tak on? On. Layan. Beranak. Nak anak lagi? Jom. Beranak. Sabarlah anak dah. Siapa tu lupa nama anak siapa? Siapa nama kau? Lupa dah aku nama kau. Dia tanya anak tu. Kan, tetapi tanggungjawab membesarkan anak, mengomeh rumah, basuh baju, lipat kain, didik anak, semua tanggungjawab suami. Faham? Salib. Cuma orang perempuan dengan rela hati bantu tugas suami. Itu sebab suami kena hargai. Makasihlah. Ni sepatutnya kerja abang ni, lipat kain ni semua ni. Tak terbuat abang macam isteri abang. Perempuan nak dengar ayat tu, tahu tak apa. Ni orang perempuan nak terpaksa cakap, penat betul hari ni kemas rumah. Dia terpaksa cakap, kalau tidak suami dia tak tahu. Penat betul kemas rumah hari ni. Aduh. Yang ini, kalau kau dah penat, apa kau kemas? Lah, ayat dia jam tu yang perempuan sakit hati tu. Patut lelaki dia cakap, makasih lah, saya tolong kemaskan. Tak terbuat abang. Abang. Ini kan sebab saya sayangkan abang. Macam itulah. Orang perempuan nak dengar kan, perempuan lelaki dia. Bila nampak suami nampak isteri tengah basuh pinggan. Balik kuliah duha. Macam tu dia togak pinggan dalam sinki tu. Aduh. Tadi dekat surau jadi MC ni. Contohlah, basuh pinggan ni. Suami nampak, dah, tak apa. Pergi masuk, pergi mandi, siap apa semua, tak apa, biar abang sambung. Suami sambung. Seronok tak? Seronok. Berbunga. Walaupun tu lah sekali dia buat dalam 365 hari tu. Tapi dia akan pegang. Suami I selalu tolong I. Wah sekali. Kan? Bila suami nampak isteri lipat kain, dia duduk belakang, dia picit. Ya Allah abang sedapnya bang. Bang tak payah abang pun penat kan. Cik, ramah aku tujuh. Enggak. Ada tu bicit-bicit dia marah. Abang jangan sentuh saya. Saya tak kenal abang. Picit 5 minit lepas tu hasrat berubah. Kan tak siap kain ni kan. Ataupun suami balik ya. Nah ambil ni, abang dah booking dah spa muslimah. Nanti cuci rambut, pedicure, manicure, massage urut, bagi segar badan. Habis anak-anak abang jaga. Sonok tak? Sonok tak? Abang terima kasih tau, susahkan abang. Tak susah lah, abang bookingnya kau bayar lah sendiri. Kurang asamnya jantan, ingat je lah kau tolong. Tak adalah abang nak bayar, abang gurau je. Buatlah yang terbaik. Semua dalam Quran ni ada. Kalau ikutkan tak cukup ni masa ni. Tapi insyaAllah nanti lain kesempatan. Mana confirm kena panggil lagi ni. Ya, alak tarik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Apa-apa pun jaga adab. Perempuan jaga adab. Ya. InsyaAllah. Bak kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Jaga adab. Anak-anak kita sekarang ni masalah adab. Memang masalah adab.
Ajar dia. Anak murid Imam Malik, Abdul Rahman bin Qasim, mengabdikan dirinya menuntut ilmu 20 tahun, tapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Kenapa? Sebab adab penting. InsyaAllah. Bila beradab, insyaAllah hidup kita senang, dunia akhirat senang insyaAllah. Akhlak tu kena jaga. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih banyak. Orang kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan tersemat ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak jolok buah berangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tonang-tonang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik, datang kuasa muslimat menyemput, rasa nak junjung. Jadi, sekarang kalau ada masuk, singgahlah ada meja kat luar tu, meja ajaib. Meja ajaib tu ada barang, bukan untuk diambil tu, untuk dibeli. Nak main sawuk, bawa balik letak roti kan. Yang pertamanya ada sambal, ada ke Taufik? Sambal ada. Ada sambal. Sambal crispy Cik Ruby yang heboh itu kan. Ni baru siap packing lagi ni. Sebab seminggu mak saya baik 200 botol 3 hari dah habis. Ni saya bawa sini. Lagi satu kuih semprit ada sikit lagi. Kuih semprit dari tangan mak saya yang heboh kan. Kita tak boleh nak post hancur. Tapi kalau siapa yang kalau tak dapat kan, tengok saya cuba tanya ejen-ejen, nanti kita akan hantar ke rumah masing-masing. Dan satu lagi itu, produk tengah viral sekarang ni, susu kambing Al-Amr. Susu kambing ni, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Madu lebah. Susu kambing? Tak ada? Ada belakang. Jadi susu kambing tu yang bagusnya dia tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing kajang. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Memang sedap. Susu kambing tu baik untuk sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Imam Masjid Palung 12 6 bulan sembahyang kat kursi. Alhamdulillah. Beli satu 45, beli dua 90. Macam sama Ustaz. Tak, siapa tak bawa duit tak apa, ambil dulu, transfer kemudian. Tak masalah. Ada nombor akaun dia. Ditakdirkanlah sampai rumah hilang ingatan. Nak baik macam mana? Berdoalah. Jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling ke belakang saya nak gambar maulid. Oh ya, boleh. Rumah pulang ke belakang. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Ustaz berkenankan kalau ada dalam soalan. Boleh kan satu dua? Boleh nak tanya. Silakan kalau ada yang ingin buat pertanyaan. Tak payahlah tanya nak copek tempat lain. Nantilah next time ya. Next time ya. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Ustaz Abdul. Pada yang kita banyak polis menjadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Tanpa memasak sebab Ustaz ada urusan yang ada masuk ke dalam Ceramah lagi. saya Zainal, wakil semua dengan sebelum tu saya ingin maklumkan ini ada lagi daripada Ustazah Asmi Mansur. Oh ya ke? Dia biasa kat sini. Sahabat. Ustazah Asni tanya dia. Dia kopi tu pun, kopi O tu, dia susu dia tu dia pakai susu. Ombak besarnya. Ada lagi? Ada. Buah tak tinggal kan? Masih ya. Terima kasih Ustazah Zarina. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada Ustaz Samsul. Saya mewakili NG Teams Muslimat Surah Al-Mujirin ingin mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekurangan ataupun ketidaksempurnaan sepanjang pembinaan dan majlis ini. Kalau ada semua di ladang, boleh kita buka mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah ada rezeki kami panggil lagi. Mari kita tutup majlis kita ini sama-sama dengan baca tasbih Al-Quran dan surah Al-As. Sekian, mohon doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita perhatian untuk semua muslimat dan muslimat di keluar keluar sebelah kiri ya. Dan kita terus jaga SOP menjaga. Kita sediakan sedikit sahabat hati sumbangan untuk makanan. Kita ambil setiap